Baik, terima kasih rakan kita Daud Iskandar dan juga Hayatul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera Auda. Alhamdulillah bersua kita kembali hari ini dan terima kasih atas kesetiaan Auda menyaksikan Rampai Pagi menerusi lintas langsung dari daerah Tutong. Jadi bagaimanakah perkabaran Auda hari ini? Semoga Auda dalam keadaan yang baik dan juga ceria selalu menjalankan hari Auda dan tugasan Auda pada pagi ini ya. Dan diharapkan semoga segala urusan yang hendak Auda lakukan akan dipermudahkan dan juga dilancarkan selaras dengan perancangan yang Auda harapkan. Auda seperti biasa dalam pertemuan kita pada kali ini akan dikongsikan beberapa makluman mengenai acara yang akan berlangsung di sekitar kawasan daerah Tutong. Iaitu pada hari Ahad 25 Februari 2024 akan diadakan bengkel program Go Digital From Zero to Hero yang akan mengambil tempat di Dewan Kemasyarakatan Kampung Bukit Beruang daerah Tutong. InsyaAllah akan bermula pada jam 7.45 pagi hingga 12.30 tengah hari. Dan Auda pendaftaran masih lagi dibukakannya dan terbuka kepada penduduk Mukim Telisai lelaki dan perempuan dan kepada mereka yang sudah pun menjalankan perniagaan ataupun yang baru berkecimpung dalam perniagaan. Jadi bagi Auda yang berminat, Auda bolehlah menghubungi Ketua Kampung Auda untuk pendaftaran di mana pendaftaran ini akan ditutup pada hari ini Selasa 20 Februari 2024. Manakala untuk makluman yang seterusnya Auda pada hari Sabtu 24 Februari 2024 dan juga Ahad 25 Februari 2024 akan diadakan Pesta Sate Pekan Tutong, anjuran daripada Jabatan Bandaran Tutong, Jabatan Daerah Tutong dan juga Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong. Di mana pesta sate ini akan mengambil tempat di ruang tengah Gerai Selera Tutong, Jalan Menteri Taib dan pada hari Sabtu akan bermula pada jam 8 malam hingga 11.30 malam dan pada hari Ahad akan bermula pada jam 10 pagi hingga 11.30 malam ya. Dan Auda bahagian pelayanan Jabatan Bandar Tutong masih lagi membukakan pendaftaran secara percuma bagi pengusaha-pengusaha sate dan dialu-alukan untuk turut serta bagi acara Pesta Sate Pekan Tutong. Jadi bagi Auda yang berminat, keterangan lanjut mengenainya bolehlah Auda menghubungi bahagian pelayanan Jabatan Bandar Tutong di talian 4221 009 ataupun 8282965. Saya ulangi, 4221 009 ataupun 8282965 di mana tarikh tutup pendaftaran adalah pada hari Rabu 21 Februari 2024. Dan Auda di Pesta Sate ini juga akan diadakan antara acara sampingan iaitu Tutong Bas pada hari Sabtu dan juga Ahad bermula pada jam 9 pagi hingga 11.30 malam dan Tutong Kuceria pada hari Ahad bermula pada jam 6.30 pagi hingga 10 pagi ya. Dan Auda diharapkan kepada Auda yang mempunyai kelapangan waktu pada hujung minggu nanti bolehlah datang beramai-ramai ke Pesta Sate Pekan Tutong ini bagi sama-sama lagi memeriahkan ya acara yang diadakan di Pekan Tutong dan kehadiran Auda akan dapat lagi membantu dalam menyokong para peniaga tempatan kita ni. Baik, itulah antara acara yang akan berlangsung pada hujung minggu ini dan untuk seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti satu bahan visual yang kami sediakan ya untuk edisinya pada hari ini. Silakan. Penggunaan tanah pada tanaman adalah antara salah satu faktor utama bagi memastikan tanaman yang ditanam mampu tumbuh subur dan sihat. Selain itu, penggunaan baja juga memainkan peranan penting bagi memberi nutrien pada tanah yang digunakan dan oleh yang demikian, bagi para pencinta bunga-bungaan maupun mereka yang aktif bercucuk tanam, amat menitik beratkan penggunaan baja dan tanah yang sesuai agar dapat mengekalkan kelembapan tanah sekaligus memberikan hasil tumbuhan yang baik. Bagi melestarikan penggunaan tanah dan baja yang lebih hijau, efisien dan mampu milik, para penggemar aktiviti bercucuk tanam lebih memilih untuk menghasilkan sendiri baja kompos yang dapat dibuat sendiri dengan menggunakan bahan-bahan sedia ada dan perkara ini lebih menjimatkan wang dan mampu mendapatkan hasil tanaman yang lebih sihat.
Dalam memupuk budaya pertanian yang mesra alam dengan menggunakan konsep pertanian yang lestari, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa melalui Pusat Pendidikan Halalan Thayyiban PPHT telah menganjurkan projek kompos. Pembelajaran tentang amalan penggunaan kompos dikongsikan melalui tayangan sebuah video yang memaparkan cara-cara membuat tanah dari bahan-bahan kompos. Selain juga dikongsikan mengenai tips untuk menghasilkan kompos yang bagus serta kebaikan yang diperoleh dari penggunaan tanah berbajakan kompos di samping pengisian aktiviti kuis-kuis buat para peserta. Antara lain pengisian program adalah praktikal secara hands-on tentang cara membuat kompos bertempat di Banglo Dar Ibnu Khaldun Kampus Unisa Sinaud. Untuk membuat baja kompos, barang-barang yang diperlukan adalah seperti kulit buah dan sayuran, kulit telur, lebihan serbuk kopi, uncang teh yang sudah diguna pakai dan surat khabar. Perkomposan berfungsi paling baik apabila bahan-bahan untuk dijadikan kompos itu mempunyai keseimbangan brown material seperti daun kering, daun kecil yang kaya karbon dan green material seperti daun hijau, sisa makanan dan lain-lain yang kaya dengan sumber nitrogen serta bahan-bahan lain yang mempunyai nutrisi yang baik untuk tanaman yang dicampur bersama dengan betul. Okey, sejujurnya idea asal adalah daripada cadangan supervisor saya. So objektif daripada projek ini juga saya dengan kerjasama pihak Student Society HTSS ingin mewujudkan satu sistem kompos yang mana ia mampan dan juga ia boleh berlangsung dalam jangka yang panjang. Pada masa yang sama, ini boleh memberi edukasi serta kesedaran secara tidak langsung mengenai kompos kepada warga kampus kami di sini. Cara untuk menyimpan bahan kompos ini ada dua langkah. Satu, menggunakan freezer bag, ziplock atau seumpamanya yang boleh ditutup rapat untuk mengelakkan dari keluarnya bau yang tidak nyaman. Kedua, menyimpan di tempat yang sejuk dan elakkan dari terkena direct sunlight yang mengelakkan overheating. Proses ini dimulakan dengan bahan-bahan ini dicampurkan dengan daun kering mengikut kadar rasio yang betul. Dari segi penyusunan pula, bahan-bahan ini akan dijadikan satu lapisan penuh dan seterusnya dilapis lagi dengan daun kering. Dan kemudian menyiram air bagi tujuan untuk melembabkan baja kompos. So hasil proses ini mengambil masa berminggu-minggu, bahkan boleh menjadi berbulan-bulan. Mengikut keadaan yang tertentu dan akhirnya menghasilkan baja kompos yang matang. Seramai lebih 20 orang mahasiswa dan mahasiswi dari tahun 1 hingga 4 PPHT menyertai projek kompos yang bertujuan untuk memperkenalkan sistem kompos yang lestari di Unisa sekaligus membentuk komuniti yang lebih hijau dan peka terhadap alam sekitar. Tanah kompos merupakan bahan organik daripada campuran bahan organik yang tergradasi seperti sisa-sisa tumbuhan dan kotoran haiwan yang telah mengalami pemprosesan berbanding dengan tanah biasa. Jadi tanah kompos ini lebih cenderung untuk memiliki struktur yang lebih baik dan meningkatkan rentasi air dan menyediakan nutrien yang penting bagi tanaman. So, kesan positif daripada segi bahan kompos untuk tanaman jika dilihat dari segi peningkatan kesuburan tanah yang mana kompos dapat menyediakan nutrien yang penting seperti nitrogen dan yang dapat meningkatkan kesuburan tanah yang dapat menyokong pertumbuhan tanaman yang sehat. Selain itu juga ia dapat menjadikan struktur tanah yang baik yang mana kompos ini dapat membantu meningkatkan struktur tanah yang berpasir ataupun dipanggil liat dan dapat memudahkan juga pergerakan air dan udara serta membolehkan akar tanaman tumbuh dengan lebih baik. Dan juga pengekalan kelembapan tanah yang mana tanah kompos dapat mengekalkan kelembapan tanah dengan lebih baik untuk membantu tanaman bertahan lama dalam tempoh kering dan mengurangkan keperluan untuk penyiraman yang berlebihan. Proses penghasilan kompos mengambil masa yang lama sehingga 6 bulan bergantung kepada penggunaan bahan campuran kompos dan dalam tempoh tersebut ia perlu dipantau untuk memastikan campuran sentiasa lembap
Selain baja kompos, memerlukan pengudaraan yang sempurna di samping juga perlu digembur campuran secara berkala. Diharap program seumpama ini dapat memberi ilmu yang bermanfaat buat para peserta yang dapat mempraktikkan penggunaannya terutama dalam aktiviti bercucuk tanam.